Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selasa yang cukup indah, cukup ceria. Anda bersama saya Sugita dan juga Fiza Sabjan yang akan menemani anda sepanjang 1 jam ini pada hari Selasa 17 Januari. Itulah dia. Semalam kita dah kongsikan kan, sekejap saja kita dah pun masuk ke minggu kedua untuk bulan Januari tahun 2023. Hari ini dah pun 17 hari kita melangkah ke tahun 2023 ini yang pastinya pasti pelbagai rangkuman ataupun perkara-perkara nak terus kita selesaikan telah pun kita lakukan sepanjang tahun ini. Sebab orang kata jangan tunggu-tunggu. Kalau kita nak buat sesuatu, kita kena terus lakukan. Apatah lagi kalau ia melibatkan tentang kesihatan kita. Betul, setuju sangat Fiza. Dan tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum rakan-rakan kita menyambut Tahun Baharu Cina. Kawasan-kawasan yang banyak orang kata kedai-kedai yang menjual macam Mandarin Orange, bahan-bahan hiasan dah memang pack jam sangat. Sebab saya selalu lalu ikut Kelana Jaya, SS2. Wow, sangat-sangat meriah dan jam. Tapi apa pun, itulah semangat kita sebagai rakyat Malaysia kan. Mana-mana perayaan kita sambut sama-sama. Betul tu. Saya pula Sugi duduk di kawasan kejiranan yang memang jiran-jiran saya ini majoritinya berbangsa Cina. Jadi memang sangat-sangat meriah. Rumah tu dah penuh dengan limau Mandarin sebab jiran-jiran dah hantar. Kita pun ambil inisiatif yang sama, menghantar jugalah barangan-barangan ataupun hamper untuk kita sama-sama meraihkan sahabat-sahabat kita ini. Saya masih lagi mendapat angpau tau. Jiran saya berisi angpau. Saya pun dapat. Okey, baik. Dan hari ini sebelum kita memulakan, kita terus ke topik kita, kami nak memberikan anda sedikit update berkaitan dengan kes prosiding adik Bella, Fiza. Ini yang sempat mungkin anda telah saksikan di media-media sosial dan juga dikongsikan di buletin utama pada malam tadi, iaitu peguam tarik diri prosiding kes penderaan Bella ditangguh lagi. Siti Bainun terpaksa cari lawyer lain dan ini yang dikongsikan melalui kes prosiding adik Bella ini yang mana peguam kepada OKT telah menarik diri. Justru sekarang OKT tiada peguam dan perlu mencari peguam yang lain. Betul. Kalau kita lihat dua daripadanya, peguam telah membuat permohonan bertulis pada Jumaat dan seorang semalam. Jadi sekarang ni masih lagi tunggu apakah update terkini sebab diberikan masa sehingga hari ini. Kalau tak silap saya. Jadi sama-sama kita tunggu perkembangan terkini sebab katanya peguam-peguam ni daripada 5 firma yang berbeza. Jadi jadual mereka tidak membantu. Okey. Itu tentang kes prosiding adik Bella dan ini kita nak kongsikan yang sempat kami ambil daripada perkongsian di BH Online iaitu buka cerita dalam kain konflik rumah tangga di media sosial bawa bahana. Ini mungkin juga dikongsikan tentang bagaimana mungkin dalam setengah kalangan kita ataupun pihak yang gemar untuk berkongsi konflik rumah tangga mereka dengan orang luar dan juga di media sosial dan ini dikatakan sebenarnya bukanlah cara yang ideal ataupun yang bagus untuk menyelesaikan konflik rumah tangga ini. Segi. Dan saya setuju sebab saya rasa ini bukan sahaja untuk masalah rumah tangga. Saya rasa kalau kita ada apa-apa masalah, lebih bagus kalau kita bersemuka dengan orang itu ataupun masalah itu sendiri daripada kita menyebarkannya di media sosial. Kadang-kadang tak ada solusi pun kalau kita hanya menulis di media sosial. Yang paling penting sebenarnya kita kena cari jalan penyelesaian yang terbaik, titik tengah untuk memberi kesejahteraan dan juga jawapan yang paling tepat sekali untuk kesemua pihak yang terbabit. Okey, kita nak kongsikan seperti biasa hari Selasa. Pasti anda ternanti-nanti dan tertunggu-tunggu. Selalu kat luar. Kenapa hari ini kat dalam? Ini kerana hari ini istimewa kami nak bawakan kepada anda beberapa topik. Kita selain daripada kita kongsikan topik makanan ataupun masakan pada hari ini,
ini. Ini topik masakan yang sangat-sangat ringkas, yang ada bahan buka peti ais, ada barang kat peti ais, kita boleh terus buat saja, iaitu menu kerabu. Kalau anda di studio, dalam studio bersama kami sekarang ini, anda dah boleh bau belacan. Macam-macam bau lah ada. Belacan ada, bawang ada, sos ikan ada, macam-macam lah. Ya, dan hari ini kami nak kongsikan bersama dengan anda menu pelbagai variasi kerabu. Dan sebelum kita kongsikan apa antara kerabunya, apa kata kita saksikan berita ini di mana kami sempat bertanya kepada orang ramai apa antara kerabu kegemaran mereka. Awak suka kerabu apa? Saya suka kerabu betik, kerabu mangga. Tapi bila saya order tu, saya akan cakap jangan letak udang kering, jangan letak sos ikan. Sebab segi vegetarian. Saya semua jenis kerabu saya suka. Kita tengok apa agaknya pilihan anda. Silakan. Menu kerabu kegemaran, kerabu mi segera, mangga, kerabu tauge. Itu kegemaran saya lah. Okey, menu kerabu yang saya suka adalah kerabu pucuk paku. Campur dengan toge dan juga kerang. Itu adalah menu yang paling saya suka. Menu kerabu kegemaran saya adalah kerabu daun selom. Kerabu daun selom yang dibuat bersama dengan kelapa parut. Okey, menu kerabu kegemaran saya kerabu pucuk paku. Kerabu tauge pucuk paku. Saya suka makan kerabu mi segera. Menu kerabu kegemaran saya suka kerabu ikan bilis. Menu kerabu kegemaran saya ialah kerabu kaki ayam. Kerabu toge campur dengan kerang. Orang panggil kerabu apa? Kerabu Jawa yang ada kerisik itu. Bagi saya, kerabu kegemaran saya adalah kerabu mangga. Kerabu mangga ni kalau kita campur dengan ikan sardin, kemudian masukkan bunga kantan, serai, daun kesum, daun selom, masuk dengan kerisik, pati santan, udang kering, memang sedap. Wow, cukup terperinci cara dia berkongsi apa antara kerabu kegemarannya. Dan hari ini kami di WHI pun ada pelbagai jenis kerabu untuk dikongsikan bersama dengan anda. Dan bersama saya di sebelah ni adalah Puan Nurzizah. Hai, Sugita. Terima kasih. Yang akan berkongsi menu kerabu pucuk paku. Ya, betul, Sugita. Okey, ni dah rendam pucuk paku ni kan? Mula-mula kita rendam, kita celur dulu pucuk paku kita celur. ni. Berapa lama ni celur? Dalam lebih kurang 5 minit je lah, Sugita. Agak-agak dia lembut. Kemudian kita masukkan, kita toast kita masukkan dalam bekas. Baik, dan nama kerabu pucuk paku pastilah pucuk paku adalah orang kata hero menu ni kan. Okey, kalau pucuk paku ni memang ada sejenis sahaja ke macam mana tu? Sebab saya memang jujur saya tak pandai makan pucuk paku sangat. Biasanya kalau pucuk paku tu mesti kita kena lawan dengan toge. Toge. Okey, kemudian kita masukkan toge Sugita. Okey, kita ada bahan-bahan tumbuk Okey, apa yang kita ada? Masukkan cili merah, cili api. Siapa yang sukakan pedas, kita masukkan cili api merah. Lepas tu kita masukkan lengkuas. Okey. Kita masukkan serai. Ya, kita masukkan. Kemudian kita tumbuk sekali dengan belacan Sugita. Baik, saya nak tanya ni menu Puan Zizah dapat dari mana ni? Biasanya daripada mak saya. Lepas tu saya kecil-kecil dulu selalu makan lah? Ya, saya suka makan. Lepas tu saya suka tengok mak saya masak. Okey, kita tumbuk sekali. Okey, kalau kerabu pucuk paku, walaupun saya tak pandai makan, tapi saya tahu yang dia ada santan. Ya, betul Sugita. Kita pakai santan. Kita masukkan sedikit udang kering Sugita. Baik, udang kering. Kita tumbuk sekali bahan-bahan ni kita tumbuk. Jangan terlalu halus Tumbuk. Lepas tu kita masukkan gula. Gula Melaka sikit. Okey, tak apa. Gula Melaka sikit. Okey, kita tumbuk sekali Sugita. Jenis je lah gula tu. Ya, kita pakai gula Melaka. Kita tak guna gula putih. Baik. Sekarang kita masukkan kerisik. Kita tumbuk sekali semua Sugita. Senang. Sangat mudah. Okey, dia walaupun nama kerabu memang mudah lah, tapi bahan yang digunakan tu bahan-bahan yang menaikkan aroma dan rasa betul. dia. Dan kerabu ni memang kita tahu sangat berkhasiat juga kan, sebab kita tak tumis apa, tak gunakan minyak dengan banyak. Tadi gula pun sikit saja yang digunakan. Kita pakai gula Melaka tu rasa dia lagi sedap Sugita sebenarnya daripada gula putih tu. Baik, jadi santan ni bila kita masukkan? Kita dah tumbuk semua. Nanti kita masukkan semua bahan ni kat dalam kita punya kerabu. Baik.
Oh, masuk macam tu saja. Kita masukkan macam ni. Okey. Senang, Biasa sangat mudah. kan bila kita cakap pasal kerabu pucuk paku ni, apa antara bahan lain yang digunakan? Ada tak orang masukkan macam mungkin yang suka ayam ke udang ke? Biasanya kerabu ni kita letak kerang, tapi hari ni kita tukar udang Sugita. So kita masukkan udang. Nampak menarik kan? Kita masukkan udang. Okey. Kita perahkan sedikit limau. Limau mesti ada dalam kerabu Sugita. Okey, yalah betul. Kerabu kan kena masam-masam pedas. Kita masukkan limau, perahan limau nipis Sugita. Okey, limau nipis. Tomato tu? Tomato pun boleh. Siapa sukakan rasa yang lagi sedap, korang boleh taruh bunga kantan. Irisan bunga kantan. Baik, Puan Ziza, biasa kan kerabu bila nak makan tu kita order baru dia orang buat kerabu. Betul. Jadi kalau kerabu yang kita kat rumah lah, bukan takkan nak buat bila 10 orang minta kita nak buat kan. Jadi teruslah buat. Jadi boleh simpan berapa lama? Biasanya Sugita bila orang nak makan baru dia buat tau, baru dia gaul. Kalau makcik-makcik, mak-mak kata bila kita nak makan nanti baru kita gaul. Okey. Jadi macam kerabu ni dia tak sedap kita simpan lama tau. Okey, baik. Nampak kita dah masukkan gaul yang tengah tengok tu terlihat. Lepas tu nanti kita masukkan santan. Oh, santannya baru dimasukkan. So nanti kita gaul je semua Sugita. Okey, baik. Sambil-sambil tu saya nak tanya juga, apa antara menu lain yang ada di hadapan ni? Laksa ke ni? Ya, kita itu laksa mangga. Oh, laksa mangga? Laksa mangga Sugita. Baik, yang ni kerabu ini kerabu pucuk paku dengan udang. Ini kerabu pucuk selom sekali dengan ada sardin. Okey. Sardin tin tu. Baik. Kita goreng dulu. So kemudian nanti kita tumbuk cili merah semua. Kita gaulkan sekali. Okey, nampak sangat mudah. Saya dengar pun mudah dan saya nak makan orang kata jambu kat sebelah ni. Itu colek buah. Colek buah. Saya kalau pergi Kelantan saya selalu tengok ada colek-colek kan kat Kelantan banyak. Okey, baik. Puan Azizah, mereka yang menonton sekarang ni nak tahu jugalah laman IG-nya kalau pun ada restoran ke, kalau mereka nak buat tempahan macam mana tu? Okey, kepada semua siapa yang teringin nak makan buah-buah fresh ke, korang boleh intai-intai Jeruk Si Ziza. Kita punya IG, kita ada TikTok, kita punya Facebook, semua Jeruk Si Ziza. Korang boleh tengok kita punya menu-menu semua kat situ. Okey, baik. Dah siap dah kerabu pucuk paku. Ya, kita gaul-gaul je Sugita. Gaul-gaul. Tapi kalau orang nak makan macam tu pun boleh, makan dengan nasi pun boleh. Ya, biasanya kerabu ni orang suka rata lah Sugita. Oh ya? Ya, betul. Sekejap je dia habis kan? Okey, baik. Ini dia kerabu pucuk paku yang boleh anda jadikan menu untuk makan bila-bila lah saya rasa. Makan tengah hari ke, makan malam ke, bila sahaja anda boleh makan. Dan mungkin kalau anda ingin membuat olahan sendiri, bolehlah masukkan kalau suka ayam, masukkanlah ayam. Siapa ke suka apa kerang, siapa suka perut pun boleh. Tapi semua tu kita kena celur dululah, rebus dulu. Baik. Okey, baik. Kerabu perut selepas ni ada. Baik, terima kasih Puan Azizah. Sama-sama dan Sugita. anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dan kami ada perkongsian berkaitan dengan bulan kesedaran Cancer Civics untuk anda. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Mesti ramai kan yang dah pun buka-buka peti ais nak cari apakah bahan-bahan yang sesuai untuk anda jadikan hidangan tengah hari dan juga petang ini. Itu tentang kerabu. Dan seperti yang telah pun dijanjikan awal tadi, hari ini kita nak kongsikan tentang sesuatu juga yang sangat-sangat penting khususnya bagi anda golongan wanita, iaitu yang mana hari ini kita nak kongsikan tentang kempen kesedaran kanser reproduktif wanita WCare sempena bulan kesedaran kanser cervix. Dan istimewanya hari ini kita bersama dengan tetamu yang sangat-sangat istimewa. Kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum, apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah. YB, mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita ibu-ibu yang nak tahu sebenarnya apa perkembangan terkini YB sekarang ni. Kalau dulu saya dapat menari, menyanyi dalam Ministry Tourism Pelancongan dulu. Tetapi sekarang ini menjaga kanak-kanak, orang tua, ialah wanita, kita ada lagi lembaga kaunselor, OKU, itu di bawah jagaan saya. Tak boleh senyum-senyum sangat. Banyak memikir mengenai diorang ni. Tapi itulah hakikatnya. Sekarang ini kita menjaga yang wanita. Hari ini kita lebih kepada isu wanita dan juga isu apakah penyakit-penyakit yang telah menjadi cabaran kepada kita wanita. Sebab itu tadi disebut kanser cervix. Hari ini kita bercakap mengenai
kempen kesedaran untuk kanser cervix. Baiklah, YB dah kongsikan yang mana hari ini kita nak kongsikan tentang kempen kesedaran kanser cervix itu. Tapi sebelum kita nak terus bertanya kepada YB sendiri, antara soalan-soalan yang nak dikongsikan bersama dengan anda penonton, apa kata YB? Kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai sama ada penonton-penonton kita ni mereka tahu ataupun cakna tentang kanser cervix ini. Kita saksikan. Menghidapi kanser cervix pada usia muda mahupun tua sudah semestinya menjadi satu ketakutan buat semua wanita. Kanser cervix ataupun kanser pangkal rahim merupakan kanser ketiga yang paling tinggi dihidapi oleh golongan wanita di Malaysia. Kanser ini kebiasaannya lebih berisiko untuk dihidapi oleh wanita yang berumur lebih daripada 30 tahun. Bagaimanapun kanser ini dikatakan tidak mempunyai simptom bagi seseorang yang menghidapinya pada peringkat awal. Antara tanda-tanda penyakit ini adalah seperti mengalami pendarahan faraj yang berlebihan selepas hubungan seks ataupun selepas menopause, mengalami keputihan yang tidak normal, sakit belakang serta sakit pada bahagian pelvis. Walaupun kanser ini tidak dapat dikesan lebih awal, golongan wanita juga boleh mengurangkan risiko sakit ini dengan melakukan pemeriksaan pap smear dan pengambilan suntikan vaksin HPV sebanyak 3 kali. Kanser cervix walau bagaimanapun masih boleh dirawat dan mempunyai kadar kesembuhan yang tinggi. Bagi seseorang yang menghidapi kanser ini di tahap 3 ataupun 4, ianya masih boleh dikawal dengan rawatan dan penjagaan paliatif yang sesuai mengikut tahap yang dihidapi oleh seseorang itu. Kanser cervix ni saya tak tahu sangat lah, tapi yang saya tahu dia sangat amat membahaya pada kaum wanita. Kanser cervix ni biasanya kanser yang sering menyerang kepada kaum wanita yang melibatkan rahim kita. Apa yang saya faham, kanser cervix ni adalah jenis kanser iaitu penyakit yang pembunuh, sering menyerang wanita yang berumur 40-an lah, ataupun yang dalam masih ada period. Yang saya tahu pangkal kanser rahim. Yang selebihnya saya tak tahulah. Kanser cervix adalah kanser pangkal rahim. So, kanser ni dia selalu menyerang wanita yang berumur 35 tahun ke atas. Kanser cervix ni selalu berlaku di kalangan wanita lah. Antara pembunuh utama wanita juga. Tak silap saya penyakit yang keempat membahayakan wanita. Itu dia tadi laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Nur Natasha Hamzah. Dan kalau YB dapat saksikan tadi, ada yang tahu tapi ramai juga yang tak tahu kan. Okey, jadi hari ini kita nak kongsikan tentang bulan Januari yang mana merupakan bulan kesedaran kanser cervix yang disambut di seluruh dunia. Jadi kita nak kongsikan apakah peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam kita memperkasakan kesejahteraan. Ya, kebetulan pada bulan Januari ini memang merupakan bulan kesedaran. Kita ada kempen kesedaran untuk kanser cervix ni. Jadi sebab itu kita menjalankan pelbagai aktiviti dan ia merupakan satu kanser yang amat menakutkan bagi wanita. Dia merupakan kanser yang ketiga tertinggi dikesan di kalangan wanita di Malaysia. Jadi dengan itu kita mencari jalan untuk memastikan ramai wanita kita membuat saringan, dan kita melalui laporan daftar kanser kebangsaan Malaysia dari 2012 hingga 2016 didapati dalam anggaran dalam 800 gitu kes setiap tahun. Setiap tahun ada kes baru setiap tahun 800, dan daripada 800 ini kita 40% adalah mereka dikesan secara dalam tahap ketiga dan juga keempat. Jadi sebab itu kita mengambil berat dalam kes ini di mana kita mahu ianya dicegah melalui pengesanan awal. Sebenarnya kita mencegah ini supaya kita dapat membantu mereka yang kita kesan, dan juga selain daripada itu juga kerajaan pun dapat, kalau kita bantu itu sekurang-kurang kita taklah
orang-orang yang terkesan itu tidaklah belanja begitu lebih banyak sekali. Kita bermula pada tahun 2019 sebenarnya, di mana Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara giat memerangi kanser cervix dengan pelaksanaan program saringan kanser cervix melalui ujian HPV DNA. Tadi saya nampak, sebelum saya datang ke sini, saya nampak ramai yang sudah queue up dekat bas LPPKN untuk menjalani saringan ini. Ini satu petanda yang baik. Kita dengar tadi pun menunjukkan orang kita sudah ada ramai daripada mereka mengetahuinya. Jadi ialah kita nak mengesan virus human papilloma HPV. Cantik nama dia kan. Molek nama dia. Kalau kita cakap tentang kanser cervix ni kan, kebiasaan yang dulu, kalau kaedah saringan memang seringkali dikaitkan dengan kaedah pap smear. Ini tadi YB dah pun kongsikan tentang kaedah terbaharu iaitu HPV DNA. Kalau boleh YB kongsikan lebih lanjut tentang kaedah baharu saringan kanser ini. Ya, kaedah baharu ini kita akan bagikan kit supaya mereka dapat buat sendiri. Dan pada masa yang sama, sebenarnya biasa kita buat pap smear. Orang takut pap smear sakit, orang katakan. Malu juga, rasa malu dan takut sakit. Tetapi pada kali ini kita ada satu kit yang lebih dia buat sendiri. Saya nampak tadi dia sendiri akan bawa pergi ke toilet. Tapi ada juga kita ada bawa bekal, ada bilik di dalam bas itu untuk mereka disaringkan. Tapi kalau tunggu itu lambat sebab queue panjang. Jadi dengan itu cara ini bukan saja dapat memudahkan mereka untuk menjalaninya sendiri, kurang-kurangnya mereka tahulah bagaimana nak melakukannya. Tinggal mereka akan tunggu keputusan tu lepas mereka buat tu. Macam kita buat kita punya COVID test. Dia lebih kurang macam itulah supaya mereka dapat membuatnya dengan. Jadi ini tidak menakutkan mereka. Dan pada masa yang akan datang boleh dikongsikan juga dengan rakan-rakan yang lain. Jadi kita pada masa ini memang kita menyasar untuk membuat sebanyak-banyaknya, dan kumpulan mereka yang kita rasa ataupun lebih melalui research yang telah dijalankan adalah mereka dalam golongan umur 30 hingga 65 tahun. Inilah yang mempunyai risiko yang tinggi untuk dapat dijangkiti, mendapat kanser cervix ini. Sebab itu kita mahu supaya seramai-ramai Malaysia ni, orang Malaysia terutama sekali wanita, untuk mengetahuinya supaya mereka dapat, kerana bila dikesan awal ianya boleh dicegah awal. Boleh dirawat. Boleh dirawat awal. Sekaligus memberi peluang kepada ramai wanita sebenarnya kan untuk menjalani ujian HPV DNA ini. Baiklah, mungkin YB boleh kongsikan jugalah sepanjang pelaksanaan program saringan kanser cervix ujian HPV DNA ini, berapakah sebenarnya statistik penerima manfaat untuk program ini? Sebenarnya kita mula pada tahun 2019 sehingga 2020 kita dapat ianya dapat memanfaatkan 70,000 orang, dan dari 70,000 wanita ini didapati dalam 4,353 macam itulah yang dikesankan ada tanda-tanda itulah. Jadi daripada 4,353 itu ada lagi yang didapati dapat ni ialah dalam 34 orang. Dan yang positif lagi yang perlu perlu ditreat, orang kata, adalah dalam 10 kes disahkan mengidap kanser cervix ini. Jadi walaupun kalau kita tengok bilangan ini taklah ramai, tetapi kesannya apabila orang tu kena, ia akan melibatkan kos yang tinggi bagi diorang. Dan kalau mereka yang kerajaan bantu itu akan menjadi bebanan juga kepada kerajaan. Maka sebab itu kita perlu mencegah daripada kita mengubatinya. Sebab tu kita selalu dengarkan pepatah mencegah itu sememangnya lebih baik daripada merawat, ya YB? Betul. Jadi mungkin dalam kalangan penonton-penonton kita yang sedang menonton ketika ini, kalau sebelum ni mereka nak kena pergi buat rawatan pap smear, nak buat temu janji, rasa segan dan sebagainya kan, bila dah pun dengarkan penerangan daripada YB ini, mereka nak tahulah juga di manakah sebenarnya para wanita boleh mendapatkan saringan ujian HPV DNA, dan nak tahu juga apakah
perancangan KPWKM sepanjang bulan Januari bersempena Bulan Kesedaran Kanser Cervix bagi meningkatkan kesedaran dan memastikan golongan wanita ini YB tidak tercicir dan mendapatkan saringan awal kanser cervix. Ya, pertama sekali saya nak kongsikan kalau nak pergi mencari tempat untuk pergi membuat saringan itu, kita ada LPPKN. Malah LPPKN bawa bas. Tu saya kata di luar sana, orang sini pun dapat juga manfaatnya. Terima kasih. Saya nampak ramai juga yang menggunakan perkhidmatan itu. Dan kita ada 49 klinik Nur Sejahtera di seluruh negara. Jadi mereka boleh pergi dan ianya percuma. Tetapi percuma tu untuk mereka yang layak. Okey. Yang layak kita mesti warga Malaysia lah, warga negara Malaysia dan juga umur dalam 30 hingga ke 65 tahun dan wanita itu adalah yang dalam golongan B40 dan juga M40. Dan selain daripada itu juga kita punya perancangan malah dah dekat hari ini, memang kita pun dah mula kan perancangan kita nak menganjurkan dalam 38 program dan insya-Allah kita akan menjelajah ke seluruh negara. Dan pada masa ini bukan saja kami pergi kepada anda boleh pergi carilah kita punya klinik Nur Sejahtera tu di mana tempat yang terdekat, bolehlah pergi supaya kita dapat membantu golongan wanita ini yang boleh terkesan oleh penyakit ini. Dan mungkin Wabi juga boleh kongsikan tentang kempen W-Care. Apakah misi dan juga fokus untuk kempen ini sebenarnya? W-Care ni dia sebagai payung sebenarnya untuk program program ini dan iaitu kanser cervix ini yang kita ada saringan ini. Dia juga cover lah payudara, kanser payudara kalau ada saringan itu. Sebenarnya kita wanita ini inilah menjadi cabaran kita. Kanser cervix yang menakutkan dan juga kanser payudara amat menakutkan. Jadi itu ada W-Care ni adalah satu program ini yang dikata kempen kesedaran ini. Walaupun kita melakukan pada kali ini lebih kepada kanser cervix, tapi ia tidak memberhentikan kita untuk mengadakan saringan untuk payudara juga. Jadi sebab itu kita memang mewar-warkan sebab kita mahu membantu wanita kita supaya mereka dapat memanfaatkannya. Jadi sekarang ini kita dengan agresif sekali lah mempromosikan di social media. Kita sasarkan dalam 3 juta untuk disebarkan melalui social media, mereka dapat ini. Dan ini ada juga satu sebaran lah untuk kita ni. Sebab itu kita ada ni hashtag cepat tahu cepat tindak. Bertindak inilah dia. Jadi sebab itu kita menggunakan ruang dan peluang ini untuk membantu lah. Jadi gunakan peluang yang ada untuk terus menggunakan kita punya perkhidmatan. Okey, inilah kalau kita lihat antara langkah yang dilaksanakan oleh LPPKN sendiri di media sosial media elektronik dengan anda semua boleh letak ataupun cari tanda pagar hashtag cepat tahu cepat tindak bagi semua posting. Jadi ada macam-macam maklumat-maklumat dan juga kesedarannya YB. Jadi mungkin YB boleh kongsikan jugalah YB kepada wanita hari ini khususnya yang sedang menonton ketika ini. Apakah harapan dan juga saranan YB kepada wanita-wanita yang sedang menonton ketika ini tentang penjagaan kesejahteraan diri khususnya berkaitan kanser reproduktif wanita YB? Harapan saya dan kami di kementerian lah, kami mengharapkan agar wanita itu menggunakan peluang ini. Sebab itu kita pergi sampai masuk televisyen, pergi sebar melalui social media untuk memastikan wanita di Malaysia ini memanfaatkan perkhidmatan ini kerana kita mahu mengurangkan kadar mereka yang terkesan oleh kanser cervix ini. Ianya amat emosi bagi wanita dan kita juga mengharapkan golongan lelaki, anaknya ke, suaminya ke, ahli keluarga tu memberi sokongan padu kepada mereka sebab ianya akan menjadi satu kesan dari segi emosi kepada sekeluarga. Jadi sebab itu wanita sendiri perlu tahu apakah kelemahannya atau pergi jumpa. Kita tak tahu sama ada kita memang ada ke tidak mendapat kanser cervix itu. Jadi sebab itu
pergilah guna kita punya perkhidmatan dan mintalah sokongan padu daripada rakan-rakan dan juga keluarga supaya kita dapat mencegahkannya dan mengurangkan perbelanjaan di sendiri juga. Kalau dah terpaksa dah kena tu, terpaksa turun naik pergi ke doktor kan. Itu yang kita tak nak ya. Yang seperti YB katakan dari awal tadi, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Dan yang menariknya juga ada hashtag-hashtagnya juga ada YB hashtag, ya. Ada dua hashtagnya YB. Ada hashtag apa nama ni? Hashtag cepat tahu, cepat tindak. Dan hashtag kita kan keluarga. Ya, saya suka. Hashtag cepat tahu, cepat tindak dan juga hashtag kita kan keluarga. Itu kita, we care for each other. Ya, itu yang paling penting sekali. Terima kasih kita ucapkan banyak kepada YB peluang ini ya, supaya wanita kita mendapat maklumat mengenai apa yang boleh menjadi cabaran kepada mereka dan sama-sama kita jaga dirilah. InsyaAllah. Itu dia tentang kempen kesedaran kanser reproduktif wanita WCAS pada bulan kesedaran kanser cervix. Bagi anda penonton-penonton yang nak tahu bagaimana cara untuk anda mendapatkan saringan ini, bagi mereka yang berusia 30 hingga 65 tahun, golongan B40 dan juga M40 ini, anda jangan lepaskan peluang untuk warga lihat warga Malaysia. Hashtag cepat tahu, cepat tindak dan juga hashtag kita kan keluarga. Oleh kerana kita kan keluarga YB, kadang-kadang macam-macam masakan yang kita ada di Malaysia ni kan. Kalau YB sendiri, kalau masakan kerabu ni, kerabu jenis apa YB suka? Saya guna apa nama tu, pakis. Orang sebut pakis. Kami kat Sarawak memang sayur paku lah. Sayur paku. Itulah kami suka kalau kerabu. Campurlah dengan buah mangga. Oh, ya ke? Sedap. Sedap. Okey, ini antara menu baru pertama kali saya dengar, paku campur dengan buah mangga. Lepas tu ada ikan bilis. Ikan bilis campur sekali. Udang kering ya. Itulah kerabu dia. Itu kerabunya. Itu baru dia jadi kerabu. Campur-campur kan. Okey, itu kegemaran YB. Kita nak tengok juga apa antara kegemaran penonton-penonton kita yang sempat mereka kongsikan di TikTok. Silakan. Pikir gue balon, main gendong macam gelon, cowok mahal anti diskon, jangan tawar, leave me alone. Wahai Intan, kamu sekarang bintang, cinta nggak boleh instan, jangan jadi mainan, mending kita jadi rekan, gue tambah kasih ceban, please jangan nambahin beban, sana balik sama Rehan. Ingin ku milik kasih, ayu jelita, wajah cantik berseri, sinar cahaya, sopan santun berbudi, bergaya sederhana, halus tutur bahasa, sungguh mulia, rambut panjang terurai bagai sutera, hias bunga sekuntum tambah jelita, bibir merah delima, merdu alun suara. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan saya dah cakap dah, mesti penonton-penonton di rumah terliur melihat kerabu paku yang dikongsikan tadi dan seterusnya menunya adalah kerabu perut. Tapi sebelum tu saya nak bacakan juga komen-komen yang telah anda kongsikan di Facebook. Baik, Fidah Haziz berkata, semua jenis kerabu saya suka. Janji kerabu tu cukup rasa, pedas, lemak-lemak, masam, masin dan manisnya memang tak tahulah nak habak. Awak orang utara ke macam mana tu? Okey, baik. Dan seterusnya Halijah Hanif katanya, wah, menu kerabu bestnya. Biasa dengar tak kerabu beka, kerabu beka? Saya tak pasti kerabu apa ni. Mungkin awak boleh kongsikan Halijah, ni kerabu apa? Dan sedapnya campur dengan kerisik kalau tak lalu makan nasi
terus lajak makan. Okey, baik. Kita terus bersama dengan Puan Suhaili Sahat. Yang membawa kerabu perut hari ini. Ya. Okey. Puan Suhaili, saya nak tanya, bila nak buat kerabu perut ni pastilah kita perlukan perut. Yes. Tapi nak pilih perutnya, nak masak tu macam mana? Kita kena pilih. Biasanya sekarang dekat mall dah ada jual dah. Tak payah nak cuci-cuci apa benda kan. So you guys boleh tengok pilih macam ni. Yang paling penting, you kena rebus dulu. Baik. Sebab nanti lihat tak boleh makan. So kena rebus dulu dalam paling kurang 45 minit macam tu. Okey. Bila nak rebus tu perlu masukkan apa-apa tak supaya lembut? Tak payah. Bagi air je, kasih rebus je. Biar dia melegak, kasih betul-betul rebus. Okey. So kita nak tunjuk. Baik, silakan. So masuk kerabu. Okey. Dan kita masukkan bawang. Okey, bawang ya. Bawang sahaja ke tu? Bawang saja. Baik. Bawang saja. Tak ada serai apa? Belum, sekejap lagi kita tambah. Belum. Ada macam-macam dia punya bahan-bahan dia kan. So, ini kita gaulkan. Kasih dia serata dulu. Baik. Okey, kasih serata. Okey, tadi saya tanya kepada Puan Nurzizah mana dia belajar resepi kerabu tu. Katanya daripada mak. Kalau Puan Suhaili? Saya belajar dari kawan-kawan. Saya belajar daripada chef saya. Okey, pada bunga kantan. Masukkan bunga kantan. Bunga kantan wajib wajib sebab dia yang bagi harum lagi kita punya. Betul. And then serai. Baik. Okey, serai. Okey, kalau kita lihat apa yang dimasukkan ini adalah mungkin sama dengan kerabu-kerabu yang lain juga kan. Tapi apa yang membuatkannya kita punya kainan kita, sebab saya rasa tak semua kerabu akan letak ni dia apa tu? Kerisik. Okey, kerisik. You guys boleh buat kerisik atau boleh je yang siap sebab special di kerisik memang akan ini adalah kerabu Melayu. Betul Melayu lah. Baik. Ini saya nak kongsikan berkaitan dengan kerisik. Ada sekali tu mak saya suka buat rendang. Sekali tu dia buat saya sangai kelapa tu sampai nak buat kerisik tu. Saya rasa lain kali beli je lah. Senang. Tak payah nak. Kan. Okey, kemudian kita masukkan garam secubit rasa kan. Kalau lebih-lebih masin pula kan. So secubit rasa. Baik. Agak-agak ya kita dah letak kerisik. And then kita letak gula. Okey, gula sebagai menambah rasa lah. Supaya ada rasa. Sebab kerabu ni dia akan rasa masam, manis semualah. Semua rasa. And then cili. Cili ni biasa penambah selera sungguh sebab kadang-kadang ada orang kalau tak pedas tak sedap. Kan? Betul. So kita letakkan cili. Okey, ini saya nak tanya juga. Kalau biasa kalau macam kerabu yang versi Thailand tu dia gunakan fish sauce. Kalau kerabu macam ni memang tak payah. Kita tak. Because originality Melayu punya masakan. Okey, and then kita letak air limau. Okey, air limau letaklah agak-agak dalam 1 sudu. Baik. 2 sudu, 3 sudu. Okey. Air limau ni pun sekarang dah senang kan beli yang dalam botol. Siap dia senang. Betul kan? And then kalau ada limau bolehlah perah fresh kan. Dan tomato ni kita hiris kecil-kecil dan terus masuk kat dalam. Okey. So kita gaulkan dia, kasih rata betul-betul. Okey, baik. Kalau untuk kerabu perut ni, perlu tak kita biarkan dia sekejap supaya macam orang kata flavor dia meresap masuk dalam daging? Biarkan sikit lah. Biarkan sikit. Ataupun kadang-kadang boleh terus makan sebab dia dah fresh kan. Okey. Dia lagi fresh. Baik. Okey, ini dah siap dah kerabu perut. Tapi di hadapan tu ada 4 orang kata kerabu yang berbeza. Apa antara kerabu yang dibawanya itu Puan Suhaili? Kita ada. Okey, yang ni kita ada kerabu sotong. Okey. Kerabu sotong ni antara favorite jugalah. Okey, sama ke cara nak buatnya? Cara je sama. Cuma bahan dia kita ganti dengan sotong lah. Sotong yang kita dah rebus. Baik. Okey. Kemudian kita ada kerabu mangga. Yang ini pun memang makan teliuk lah. Betul. Makan teliuk. So memang sedap sebab favorite juga. Betul. Ini almost yang kita bawa memang favorite lah. Customer punya favorite. Ada cili padi ke macam? Ada. Sebab cili tu macam wajib. Betul. Okey, dan seterusnya ini kerabu toge. Kerabu toge. Saya tak pernah cuba lah. Ya, kena rasa. Okey, kalau dah lama dia rasa macam lembik ke? Tak. Dia sebab kita akan buat dia on the dot. Orang ni je on dot sebab dia akan rasa rangut-rangut. Kan toge tu rangut-rangut rasa dia kan. Baik, kerabu toge dan yang tu kerabu perut dah siap. Ini kerabu perut kita yang dah ready to eat. Okey, 4 jenis kerabu yang berbeza dan hari ini specialnya adalah kerabu perut. Jadi Puan Suhaili, apakah laman Instagram ataupun Facebook Puan Suhaili? Okey, untuk laman Instagram kita boleh follow Dapur Cik La. Facebook kita pun Restoran Dapur Cik La. Okey. So kita ada
ada TikTok juga. Ada TikTok. Dapur Cik Ella. So bolehlah follow. Okey, ada resepi kat situ ke? Ada. Kita akan this kan resepi yang kita highlight hari ini lah. Okey, baik. Kalau anda nak dapatkan resepi ataupun macam-macam menu yang lain, bolehlah layari TikTok, Facebook ataupun Instagram Dapur Cik Ella. Okey, dah cakap pasal TikTok ni, kat TikTok macam-macam menu berasaskan kerabu yang dikongsikan oleh semua orang. Jadi apa kata kita saksikan TikTok mereka. Rasakan aku bahagia. Yang penting kita senang bila bersama-sama. Rasakan kita bahagia. Tak perlu punya apa-apa. Tak perlu punya apa-apa. Assalamualaikum. Hari ni nak buat kerabu, tapi cara Kak Ina lah ya. Bismillah cinta, percaya padaku, percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa, bersujud padanya dengan air mata. InsyaAllah Ramadan membawa hikmah. सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही Itu dia macam-macam lagu seronok betul lah kan Sugi. Tadi saya tengok, saya perhati je awak macam-macam kerabu dah awak buat tu. Tapi ini kalau cakap tentang kerabu tadi ada banyak komen daripada rakan-rakan kita kan. Saya sebenarnya teruja dan teringin nak cuba. Nanti nak cubalah kerabu yang tadi YB Nancy cakapkan tu. Katanya kerabu pucuk paku tu campur dengan ikan bilis, campur dengan mangga. Saya pun dengar tadi. Saya tak pernah rasa lagi. Nanti nak kena cari dan nak cuba buat. Okey. Baik. Dan Fiza, kita seterusnya kita bersama dengan Puan Shalin untuk berkongsi kerabu suun udang. Hari tu challenge awak suruh kita orang masak suun. Suun ni kan pelbagai. Tapi kalau suun ni, kalau saya secara peribadi, suun ni memang kegemaran saya lah. Saya suun ni selain daripada kerabu, masak sup macam orang panggil masak air lah kan. Saya gantikan suun mihun kepada suun untuk digoreng. Baik, jadi kita nak tanya kepada Puan Shalin, apa beza ataupun speciality kerabu suun udang ini? Kerabu suun udang ni dia punya taste really authentic Thai. Because macam saya sendiri kalau macam favorite is Thai food. Macam dekat restoran Thai tu, the amount that you have to pay tu macam wow. So bila rasa dekat situ kita dah biasa masak, so boleh tahu agak. Dan kita balik rumah dan kita apply sendiri bubur ni sampai betul-betul jadi. Okey, jadi lebih sedap. Okey, jadi penonton-penonton yang dah sediakan pen dengan kertas kat rumah yang dah buka pakai, ada ke tak ada bahan-bahan ni kan? Okey, apa bahan-bahan kita perlu ada? Ya, simple je. Kita perlukan bawang putih, lepas tu cili. Ini base yang utama dia. Tengok pada orang kalau nak pedas atau tak pedas boleh tambahlah. Dan kita just tumbuk dia. This one. Lepas tu kena ada palm sugar. Kalau tak ada palm sugar, kita boleh guna brown sugar juga. Brown sugar tu kira tengok kepedasan yang kita nak lah. Lepas tu kena ada lemon juice. Kena ada fish sauce. Itu wajib. Dan plum sauce. Tambah plum sauce. Ya, plum sauce tu dia akan ada pedas, ada dia akan pegang rasa tu semula. Memang sedap. Itu kira secret recipe yang kita add in. Dia tak secret lah. Terima kasih lah. Semua yang disebut tu memang ada dalam ni lah. Ada dalam ni. Kemudian dah campur. Dia punya ingredient yang lain paling wajib tu mesti ada daun ketumbar. Kenapa ya? Ni, sebab dia memang really authentic Thai tu, dia memang keperluan dia memang ini jadi wajib. Sebab dia orang kalau tak ada ni kan memang tak jadi dia punya kerabu Maggi. Kerabu suun. Okey, dah sebut tentang kerabu mi segera tu. Mungkin boleh kongsikanlah sikit kan. Ini bahan-bahan yang kita perlukan. Ada ringkas saja. Kadang-kadang ini bahan-bahan yang memang ada dalam almari dapur. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi mana-mana kan.
kita beli bahan tu. Betul. Tapi kita tak pernah guna sebab tak tahu nak buat apa. Bila hari ni mungkin dah tengok kerabu ni, dah boleh buka almari tu, boleh buatlah menu ni. Selain daripada kerabu suun ni, apa lagi antara kerabu lain yang menggunakan base yang sama ni? Ya, base yang sama. Kalau orang suka kerabu kaki pun dia boleh guna gravy yang sama. Kaki ayam lah kan? Ya, kaki ayam. Lepas tu soto. Kita boleh buat juga kerang pun boleh buat juga. Base dia sama saja. Dan yang lagi satu, kalau macam kita suka daging pun boleh juga. Lagi satu, Vietnam roll. Vietnam roll pun ni cumanya beza kita perlukan tepung jagung. Kita masak, lepas tu pekatkan dia dan cicah. Ini kuah dia? Ya. Okey. Dan tadi anda berdua dah sebut kaki kan? Ini komen daripada Hamidah Hassan. Katanya lepas kelas ngaji tadi makan kerabu kaki ayam. Sedap. Kat mana Tolong komen. Tolong komen beli kat mana tu Okey. So kita dah boleh ke masukkan suun ni ataupun tidak? Okey, mungkin boleh kongsikan jugalah kepada para penonton kan. Kalau cakap tentang suun ni, ada air kalau cakap tentang suun ni, kadang-kadang ada jenis-jenis suun tu juga kita dah rebus ataupun kita rendam dia, dia tak cukup kembang ke ada cara untuk kita untuk suun kita selalunya dia cepat sangat kembang. Tapi kalau dah habis tak angkat tu, kita perlu rendam dengan air sejuk. Rendam dengan air sejuk supaya dia tak melekat. Dia kan ada kanji yang waktu kita nak cuba boleh. Okey, baik. Tapi kan kalau saya perasan menu kerabu pertama dan kedua tadi dia lebih kepada menu cita rasa orang Malaysia yang autentik. Dia gunakan serai, gunakan bunga kantan, tapi kerabu suun udang ni tak gunakan serai, bunga kantan tak. Ini memang really authentic Thai. Flavor dia memang, sebab selalu kalau macam customer yang belilah kan, dia orang cakap ini dekat haknya ke dekat Thailand ke, dia cakap ada taste macam tu lah, sedap. Saya nak rasa lah terbang. Haknya ke tidak ni. Okey, baik. Saya nak bacakan satu lagi komen ini daripada Mirza Zainal. Katanya, saya suka makan kerabu timun yang mak saya buat. So sedap. Kerabu timun? Kerabu timun. Okey. Saya tak pernah cuba lah. Saya pun tak pernah cuba. Mungkin boleh cuba. Itulah kan, kadang-kadang kita ni daripada lain-lain negeri ataupun lain-lain keluarga kita kan, cara kita dibesarkan dan sebagainya, ada kepelbagaian menu dan juga resepi tu, walaupun resepi-resepi ringkas macam kerabu ni kan. Jadi selain daripada tadi kita dah ada kerabu suun ini. Kalau kita lihat kerabu mi segera ni pun ada udang, kerabu suun ni pun ada udang, tapi katalah ada orang dia tak suka udang. Dia nak tukar kepada haiwan-haiwan laut yang lain. Boleh tak? Haiwan laut. Kalau kerang pun ada juga, dia detail kerang dan udang ketam. Ketam. Oh, ketam. Ya. Tapi depend pada customer. Kita akan tanya customer, kalau harga yang kita tetapkan dia agree, boleh kita akan buatkanlah. Kadang-kadang dia nak udang saja, dia tak nak yang lain-lain tu. Kadang dia nak sotong je semua. Kerabu tu je. Ya. Okey. Tapi saya nak tanyalah satu soalan. Sebenarnya saya dah tahu, tapi saya nak ceritakan, nak cerita juga kepada para penonton. Sebenarnya Puan Shalini ni bukan orang kata perniagaan asal yang dijalankan oleh Puan Shalini. Tapi mungkin boleh kongsikan macam mana mulanya tercetus idea untuk berkongsi resepi dan juga keenakan kerabu-kerabu ni. Saya jenis kalau masak tu memang kesedapan dia macam kita masak sendiri. So sesiapa kalau kawan-kawan atau jiran tetangga nak buat, nak belajar, saya just review je. Bagi tahu je semua resepi tu sebab kita perlu share. Orang lain pun berhak untuk ada rezeki tu, rezeki ni. Memang saya akan share je. Sebab kalau nak cuba, saya tak bagi resepi tu release dekat dia orang. Kita datang rumah, saya akan tunjukkan macam mana tu kan, kita akan review semua sekali. Saya memang takkan tu yang jual tu. Ya, jual. Daripada PKP Daripada PKP PKP sebab bisnes lain kan macam tak boleh nak jalan. So kita fokus yang ini. Baik, dan sekarang rakan saya nak terbang ke Hatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera jangan ambil kat saya. Ambil kat Sugi. Okey, sama-sama Fiza cuba. Mungkin Puan Shalin boleh juga kongsikan laman IG atau Facebook. Boleh. Saya ada Instagram, Premium Taste. Facebook pun sama juga Premium Taste. TikTok tidak. Okey, mungkin hari ini dapat inspirasi. Ya, boleh. TikTok kan? Boleh. Okey, macam mana Fiza? Tak terkata sedap sangat. Nak makan lagi ke? Saya boleh throw commercial break. Okey, baik, itu dia menu kerabu suun udang yang memang terbaik. Fiza Sabjahan berkata, dah thumbs up, maksudnya memang kena cubalah. Okey, terima kasih Puan Shalin ataupun lebih dikenali sebagai Puan Hashalin. Sugi, rasa manis, masam, lemak sikit tu pun dia cukup rasa. Pedas dia sedap rasa. Walaupun saya tengok cili dia satu je, tapi sedap. Alhamdulillah. Cita rasa lah. Okey, dia extra sweet sebab awak yang gaul. Okey. Lepas ni kita kembali lagi di Wanita Hari Ini. Anda boleh terus kongsikan tadi yang makan kat mana kerabu kaki ayam tu. Boleh share kat Facebook kami. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini.
Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Sugi, hari ini hari apa? Hari ini hari Selasa. Esok? Esok hari Rabu. Salah lah. Esok ke Rabu. Ini daripada Nabila Nawawi, pandai awak waktu teka-teki. Okey, kira betul lah punchline awak tu. Hari ini hari Selasa, esok ke Rabu. Okey, hari ini kita dah mengkongsikan dari awal hingga akhir tadi tentang antara variasi menu-menu kerabu yang kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Kita suka tengok menu yang berat-berat, susah-susah kan. Tapi sebenarnya ini juga menu-menu yang dikatakan sebagai menu pembuka selera. Kadang-kadang mak-mak kita kan tak selera nak makan, dibuat je kerabu toge. Betul tak? Kan? Kan? Dia penambah selera tu Fiza. Dia dah tak payah lauk lain. Macam-macam kan dia suka kerabu, ikan masin. Betul. Ataupun makan kerabu dengan nasi pun dah okey. Okey, tadi kan saya rasa ada penonton terlepas masa segmen Puan Ziza. Dia tanya, pucuk paku tu kena celur ke tak? Dia tanya sekali lagi. Ya, perlu celur. Atau rendam dalam masa 5 minit je. Toge tu dalam 10 saat je lah. Sekejap lah orang kata dia rangut-rangut macam tu je. Tak payah lama-lama. Tapi hari ni kita letak air panas pun cantik tak kan? Okey, boleh Fiza. Okey, baik. Jadi kalau nak cuba bolehlah sekali lagi layari IG Puan Ziza. Okey, kita nak baca komen daripada Fuzi Rahmah. Katanya, favourite saya kerabu paku rawan dengan kerang. Paku rawan tu apa? Yang panjang tu Fiza. Dia macam dia lebih macam mana dia panjang, dia batang dia panjang. Dia ada bunga dia. Bunga dia warna kuning. Saya tahu. Nanti kejap lagi saya tanya Dr. Google. Dan kerang, dia kata lama tak buat dan kerabu pegaga dan udang yang suami buatkan. Untunglah suami buatkan. Itu yang sedap kan? Tapi hari ni banyak juga yang saya belajar tahu Fiza, sebab penonton-penonton kita macam-macam jenis kerabu yang mereka makan. Ni macam Rocky Zain, saya suka makan kerabu bunga nipah. Bunga nipah tu macam mana? Itulah saya pun pertama kali juga dengar. Tadi penerbit saya kata, pernah tak cuba kerabu tomato? Saya tak pernah cuba. Dia kata sedap sangat. Kalau tomato salad pernah lah. Okey. Kalau macam tadi kita dapat saksikan yang unik-unik lah kan. Ini pun juga antara kegemaran ramai dalam kalangan penonton kita. Kerabu perut. Ini orang panggil perut muda kerabu perut muda, kerabu sotong, kerabu mangga, kerabu toge dan macam-macam lagi jenis kerabu. Boleh juga pergi ke IG Dapur Cik Lah. Dapur Cik Lah. Baik, tadi aku sebut kerabu tomato. Ni Maya Muhammad berkata, kerabu tomato dan kerabu timun yang saya biasa buat, letak bawang merah, cili hijau atau cili merah, garam dan asam limau. Oh, macam tu je orang kata pembuka selera lah. Dan bagi anda yang gemarkan menu kerabu suun ini pula, kadang-kadang kalau kita nak jaga pemakanan kita nak orang kata menu yang lebih seimbang ataupun diet, kita mungkin boleh tukar gula kita tu kan untuk kurangkan manis dan sebagainya. Jadi kalau mereka nak Instagramnya Premium Taste. Premium Taste. Okey, tu udang ni besar-besar. Yang duduk kat situ tadi macam terliur juga. Dia tanya, sedap sangat kata Fiza tak suka makan. Tapi apapun, itulah 3 menu kerabu yang berbeza mengikut cita rasa masing-masing. Jadi kalau anda sempatlah juga membuat kerabu hari ini, bolehlah ambil gambar, tag kami di Instagram ataupun Facebook. Saya pun rasa malam ni saya nak buat menu kerabu lah kalau jadilah kan. Tapi mungkin beli lagi senang. Kita nak kongsikan terus bersama dengan anda. Jadi esok insya-Allah kami akan kembali lagi bersama dengan anda dengan satu lagi topik yang cukup-cukup penting khususnya bagi anda yang mempunyai anak yang berusia ingin meningkat remaja, kanak-kanak dan juga hingga ke peringkat remaja. Ini kita kena pantau anak-anak kita dari segi pembacaan mereka, apa yang mereka main, gadget dan sebagainya. Ini penting bagi memastikan mereka ini tidak terdedah kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okey, baik. Jadi sampai di sini sahaja buat hari Selasa. Kita jumpa esok ke Rabu. Esok ke Rabu. Esok ke Rabu? Okey, awak fikirkan. Esok ke Rabu ke hari ini ke Rabu? Okey. Jadi jumpa esok bersama dengan rakan-rakan setugas yang lain. InsyaAllah semoga hari ini apa yang kami kongsikan dapat memberikan manfaat yang berguna buat kita semua. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Masih kekalkan adanya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan